Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat sama-sama mengadakan satu program, iaitu slot tadabbur Al-Quran, dan harap kepada para pendengar sekalian, para jemaah yang sentiasa mengikuti program-program Masjid Al-Muktafi Billah Shah, yang mana sedang mendengar, boleh kami di pihak masjid ingin tahu terlebih dahulu bagaimanakah kualiti audio di tempat kalian. Sekiranya okey, baik, boleh tinggalkan komen di ruang komen untuk kami tahu terlebih dahulu bagaimana kualiti audio, insya-Allah. Dan insya-Allah untuk sesi tadabbur hari ini kita akan mengupas berkait dengan surah Yusuf, insya-Allah. Dan surah Yusuf ini tidaklah secara keseluruhan surah, cuma kita ambil beberapa bahagian sahaja yang mana berkait dengan isu semasa di negara kita sekarang ini, berkait dengan wabak COVID-19 ini. Dan insya-Allah bersama dengan kita tuan-tuan para pendengar, iaitulah Dr. Profesor Madya Dr. Ahmad Azrin bin Adnan yang merupakan dekan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Sultan Zainal Abidin, insya-Allah. Dan bersama dengan saya juga sahabat Ustaz Raja Hanif, yang akan sama-sama kita mengupas tadabbur surah Yusuf ini, yang mana boleh kita ambil pengajaran, yang boleh kita ambil iktibar, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua pada hari ini, insya-Allah. Boleh kita terus dengan Doktor? Boleh insya-Allah. Sekali Doktor nampak sekali. Doktor clear sound kita, video semua clear insya-Allah. Alhamdulillah, clear. Jelas, alhamdulillah. Amin. Baik. Doktor, apa khabar, sihat Doktor? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Syukur pada Syukur Allah. pada Allah, alhamdulillah. Terima kasih terlebih dahulu Doktor. Kami di Pak Masjid Al-Muktafi Billah Shah sangat berterima kasih atas kesudian Doktor untuk sama-sama menjayakan program hari ini, Doktor. Saya sebenarnya nak ucap banyak-banyak terima kasih pada pengurusan Masjid Al-Muktafi Billah Shah lah, kerana sudi menjemput saya untuk sama-sama belajar dalam program ini. Sebenarnya saya pun merasa begitu terhormat lah untuk sama-sama belajar daripada Ustaz juga, Ustaz Raja dan juga Ustaz Syafiq lah. Dan terima kasih lah kerana jemput saya untuk sama-sama dalam program ini. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat untuk semua lah yang mendengar ni, insyaAllah. Okay. Baik Doktor, berkait dengan surah Yusuf yang mana sering kita bacalah dalam Al-Quran, dan Allah Ta'ala turun surah Yusuf ini, dan semua makruf surah Yusuf merupakan surah Makkiyah, surah yang ke-12 di dalam Al-Quran, yang mana turunnya surah ini sebelum ini disebabkan Nabi SAW dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka cita. Kemudian Allah Ta'ala ingin berikan ketenangan kepada Nabi SAW dengan menceritakan kisah Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf banyak melalui dalam hidup baginda Nabi Yusuf ini pelbagai liku-liku ujian sebenarnya. Dengan adik-beradiknya ditahan, terpaksa masuk dalam penjara, kemudian dengan fitnah wanita lagi, kemudian berlaku konflik ketika mana ingin mengurus tadbir negara dan sebagainya. Jadi inilah yang kita nak kupas pada hari ini, Doktor, berkait dengan surah Yusuf ini. Dan istimewanya surah Yusuf ini, dalam banyak-banyak surah dalam Al-Quran, hanya surah Yusuf sahaja yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf dari awal sampai ke akhir. Kalau kita nak lihat dalam surah-surah yang lain yang melibatkan Nabi-Nabi yang lain, umpamanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Hud, di awal surah belum lagi menceritakan tentang Nabi tersebut. Betul, Doktor? Dan Nabi Yusuf ini, surah Yusuf ini sangat istimewa lah sebenarnya. Dan apa yang kita cuba nak kupas pada hari ini, berkait dengan ayat yang ke-43 hingga 53, yang mana seorang raja Mesir ketika itu bermimpi
adanya 7 ekor sapi betina, lembu betina dimakan oleh sapi betina yang kurus, dan juga berkait dengan 7 biji gandum hijau dan 7 biji lain yang kering. Dan disuruh Nabi Yusuf AS untuk mentadbir mimpi ini, yang mana baginda Nabi Yusuf AS menyebut akan berlakunya perkembangan ekonomi dalam tempoh 7 tahun, dan dalam tempoh 7 tahun berikutnya akan berlakunya kemarau, dan tahun selepas itunya akan turunnya hujan yang lebat, akan menjadikan tanah-tanah kembali subur. Dan ini yang kita nak kupaskan di sini, Doktor, berkait dengan apa yang berlaku di negara kita sekarang ini, iaitulah wabak COVID-19, yang mana mungkin ramai dalam kalangan masyarakat kita hari ini hilang pendapatan ataupun terjejas kehidupan mereka. Jadi kita nak fokuskan di sini berkait dengan ekonomi, bagaimanakah Nabi Yusuf, seorang pemimpin ketika itu, boleh mentadbir mengurus negara, mengembalikan semula ekonomi yang disebut dalam mimpi tersebut. Akan berlakunya kemarau, akan berlakunya kekeringan tanah untuk kelangsungan hidup. Jadi ini yang kita nak minta Dr. kupaskan sedikit sebanyak pada hari ini. Mungkin kita semua orang awam ingin tahu bagaimana nak berhadapan dengan situasi, terutamanya kita sekarang dalam keadaan berhadapan dengan wabak COVID-19 ini, Doktor. Dan mungkin sebelum itu Ustaz Raja ada tambahan ke macam mana? Baik, insyaAllah sebelum kita pergi dengan lebih mendalam perbincangan kita ini, suka untuk saya sebutkan kepada semua para penonton di Facebook Live Masjid Muqtafi Billah Shah, perbincangan kita hari ini bukan seperti forum, Doktor. Kita bukan macam forum, tapi kita lebih kepada perkongsian, dan kita cuba mendapatkan input daripada setiap dalam kalangan kita. Bagaimana kita nak meneliti surah Yusuf ini, ataupun secara lebih umum bagaimana untuk kita selaku orang yang mengaku Islam dan orang yang beriman, untuk kita kembali semula kepada Al-Quran bila kita menghadapi apa-apa masalah. Sebenarnya untuk makluman Ustaz Syafiq dan juga Doktor, dalam surah Yusuf ini dia ada banyak aspek sebenarnya. Dia ada banyak aspek. In fact, kalau kita tengok apa yang dibahaskan oleh para ulama, ada kalau kita lihat lengkap dari setiap sudut kehidupan manusia ni, sama ada dari sudut kasih sayang seorang ayah, sama ada dari sudut hubungan di antara manusia, adik-beradik, dan juga hubungan di antara lelaki dan juga wanita. Dari sudut ekonomi juga ada disebut dalam surah Yusuf ini. Ini sangat menarik untuk kita bincangkan. Dan dari sudut bagaimana untuk kita merancang, menghindarkan diri kita daripada sesuatu yang bahaya. Ini kita boleh lihat apabila kisah yang diceritakan dalam Al-Quran ayat ke-66. Nabi Yaqub AS apabila peristiwa, kalau tuan-tuan mahir dengan ataupun biasa dengan menelusuri kisah surah Yusuf ini, bagaimana dulunya 30 tahun yang dulu sebelum Nabi Yusuf AS menduduki takhta di dalam kerajaan negeri Mesir, baginda dibuang oleh adik-beradiknya. Tetapi 30 tahun kemudian baginda muncul sebagai seorang pemerintah negara Mesir, dan ketika itu Mesir dilanda dengan kemarau seperti yang Ustaz Syafiq sebut tadi. Dalam keadaan sebegitu, Nabi Yaqub AS daripada Palestin menghantar anak-anaknya untuk pergi ke negara Mesir meminta bantuan. Ini salah satu bukti bahawa perbendaharaan yang dah pun dikumpul oleh negara Mesir ketika itu, yang mana disebut oleh Nabi Yusuf supaya dibuat bekalan. Nanti mungkin akan dikupas lebih lanjut oleh doktor. Perbendaharaan ataupun simpanan yang dibuat oleh negara Mesir ketika itu mampu bukan setakat membantu rakyat Mesir, tapi membantu juga negara di sekitar. Ini terbukti apabila Nabi Yaqub menghantar anak-anaknya ke Mesir, daripada Palestin ke Mesir. Yang mana ketika itu Nabi Yaqub pesan siap-siap buat perjanjian dengan anak-anaknya supaya jaga betul-betul Bunyamin, supaya tidak jatuh ke lubang yang sama buat kali kedua.
seperti mana yang telah berlaku kepada Yusuf alaihissalam. Ini satu perkara yang menarik untuk kita tengok secara teliti bagaimana sunnah dalam surah Yusuf ini mengajar supaya kita membuat perancangan untuk mengelakkan sesuatu yang bahaya yang akan mendatang. Itu mungkin di awalan untuk kita untuk kita bagi hint terlebih dahulu, ataupun kita bagi bayangan, mukaddimah terhadap apa yang kita nak bincangkan. Cuma apa yang kita nak sentuh pada hari ini, yang kita mungkin nak minta pandangan doktor lah, dalam kepakaran doktor sendiri, bagaimana kita nak menguruskan situasi masalah pasca PKP ini ataupun pasca COVID. Yang kita tahulah masalah yang paling besar melanda masyarakat kita terutamanya adalah dari sudut kewangan. Bagaimana kita nak mengeluarkan diri daripada masalah ini kalau kita nak berpandukan kepada surah Yusuf. Atau macam mana doktor? Mohon sedikit input insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat baru saya lah, Ustaz Raja dan juga Ustaz Syafiq. Mudah-mudahan persahabatan ini berkekalan hingga bila-bila, insya-Allah. Surah Yusuf sebagaimana yang disebut Ustaz Syafiq ada 111 ayat dan sangat luar biasa kerana uniknya surah Yusuf ini dia cerita tentang Nabi Yusuf saja. Dan saya teringat ada banyak filem yang mengambil semangat daripada surah Yusuf ini untuk dikisahkan dalam satu filem lah. Dan apabila kita menyebut tentang surah Yusuf ini, sebenarnya begitu banyak pengajaran yang boleh kita belajar daripada surah Yusuf ini. Misalnya dalam aspek kekeluargaan, aspek kepimpinan, aspek ekonomi dan banyak lagi yang sebenarnya. Tetapi jika kita melihat kepada banyak perbincangan sama ada oleh sarjana Muslim ataupun oleh sarjana bukan Muslim, kita akan dapati bahawa apabila nak bincang tentang ekonomi ini, antara surah yang dirujuk untuk memahami tentang ekonomi ataupun khususnya dari segi pengurusan ekonomi Islam ini, maka surah Yusuf akan menjadi rujukan. Dan menariknya daripada 111 ayat ni, bermulanya cerita tentang ekonomi ini apabila sampai kepada ayat yang ke-43. Apabila ayat ke-43 itu secara jelas disebutkan, dikisahkan di dalam ayat yang ke-43 itu, bagaimana Raja Mesir minta Nabi Yusuf alaihissalam untuk mentadbir satu mimpi. Jadi di sinilah bermulanya satu proses bagaimana kita dapat memahami pengurusan ekonomi Islam menerusi sumber-sumber yang otentik menurut perspektif Islam. Dan cuba kita lihat ya, dalam ayat yang ke-43 tu, apabila Raja Mesir meminta Nabi Yusuf alaihissalam mentadbir mimpi, kita kena faham bahawa pada ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam penjara. Berada di dalam penjara. Jadi sudah tentulah kalau kita fikir logik lah, takkanlah kita nak tanya orang yang berada dalam penjara untuk berikan satu keputusan nasihat ataupun gambaran sebenar apa yang berlaku, yang mana gambaran itulah yang akan Raja Mesir gunakan untuk buat satu polisi. Jadi daripada ayat yang ke-43 ni, di situ ada dua perkara yang besar yang menurut analisis dia ni. Yang pertama sekali ialah di sinilah timbulnya apa yang disebut sebagai, saya sebutkan ini istilah saya lah, yang disebut sebagai takwanomik. Itu gabungan antara takwa dan ekonomi, tetapi yang lebih besar sekali ialah ekonomi yang berasaskan takwa. Jadi ayat yang ke-43 ini nak membuktikan kepada kita bahawa
apabila kita berdepan dengan dua masalah ekonomi ni, penyelesaiannya adalah balik kepada Allah. Itu penyelesaian dia. Itu yang kita sebut sebagai takwa nomi. Jadi ayat yang ke-43, Allah nak buktikan bahawa Allah nak angkat martabat Nabi Yusuf alaihissalam yang ketika itu berada dalam penjara, angkat martabat yang akhirnya takbir mimpi yang diberikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam itulah yang menjadi polisi raja yang dibuat oleh Raja Mesir pada ketika itu. Dan yang menariknya lagi ialah daripada ayat yang ke-43 hinggalah kepada ayat yang ke-49 ini, begitu banyak teori-teori dan juga model-model yang terbit daripada pemahaman yang ada di dalam Al-Quran. Bayangkan, orang bukan Islam pun mengambil panduan ini untuk membina beberapa teori-teori besar. Misalnya, saya ambil satu teori yang dibina oleh orang-orang Barat. Misalnya tentang teori kitaran hayat ekonomi 10 tahun yang sebenarnya berasaskan kepada pemahaman yang ada di dalam ayat 43 hingga ayat ke-49. Tetapi ayat ke-49 ni menarik juga ni. Ayat ke-49 ni, kalau orang bermain saham ni, dia tak akan jual dia ni. Ayat ke-49 sebab kita tahu dalam ayat ke-49 tu akan sampai pada satu masa tu keadaan akan menjadi semakin pulih, tidak setakat pulih tapi menjadi semakin subur. Jadi maknanya kalau kita nak ambil analogi saham mungkin pada ketika ini sedang berada pada keadaan yang tidak begitu baik, tetapi akan sampai pada satu masa tu dia akan naik balik. Jadi selepas ayat yang ke-43 tu, sehinggalah ayat ke-49 tu, ayat 43 Raja Mesir tanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan akhirnya pada ayat yang ke-47, ayat 47 Nabi Yusuf alaihissalam memberikan jawapan. Baginda beri jawapan. Di sini ada satu lagi perkara yang kita boleh belajar. Biasanya kita ni sebagai manusia sebagai orang awam ni lah, apabila kita ditimpa kecaman ataupun fitnah, dalam kes Nabi Yusuf alaihissalam, baginda dipenjara bukan sebab kesalahan baginda. Betul. Tetapi disebabkan fitnah yang menyebabkan baginda berada dalam penjara. Betul. Jadi kita ni kalaulah kita ni dizalimi, katanya bila orang yang sama datang minta tolong, biasanya kita akan tolak lah. Kerana orang berkenaan menzalimi kita. Tetapi di sini baginda mengajar kepada kita bagaimana kita perlu berjiwa besar. Raja Mesir yang menzalimi Nabi Yusuf alaihissalam pada ketika itu, ketika diminta Raja Mesir untuk mentadbir mimpi, baginda Nabi Yusuf alaihissalam beri jawapan, dan bukan setakat beri gambaran apa yang dimisalkan dengan mimpi-mimpi itu, bahkan juga memberikan solusi. Sebab itulah kita dapati bahawa kunci kepada pengurusan kewangan ekonomi yang disebut oleh Nabi Yusuf alaihissalam bermula daripada ayat 43 hingga 49 tu, kuncinya terletak kepada strategi dan juga kaedah yang cukup luar biasa yang diterapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Memanglah apabila Nabi Yusuf alaihissalam mentadbir mimpi, mengatakan bahawa kita akan berdepan dengan suasana kemarau untuk suatu tempoh yang panjang. Jadi apa yang dilakukan pada ketika itu adalah untuk membina gudang-gudang supaya boleh disimpan boleh disimpan stok barangan tu. Tetapi di sana yang lebih menarik lagi ialah tentang bagaimanakah barangan yang ada di dalam gudang itu dapat disimpan dan dapat dipastikan kualitinya tidak terjejas. Dan saya yakin bahawa di sinilah yang disebut tadi sebagai takwa nomik itu, semua ini adalah bimbingan daripada Allah. Allah kirimkan ilham kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk mencipta satu kaedah bagaimana nak
pastikan gandum itu tu dijaga kualiti, terjaga daripada serangga, terjaga dari segi pengudaraan, terjaga dari segi bakterianya. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf AS dicadangkan kepada Nabi Mesir, Raja Mesir, ialah dia simpan dalam keadaan tangkainya tidak dibuang. Fama hasadtum. Ini yang dan strategi inilah yang sebenarnya yang telah diambil pengajaran oleh banyak pengkaji-pengkaji, dan akhirnya timbul beberapa istilah moden yang disebut sebagai istilah simpanan kecemasan, istilah takaful, istilah wasiat, istilah pelaburan. Yang semua ini nak memahamkan kita bahawa kita ni tidak selalu akan berada di atas. Kita akan ada satu masa tu kita akan berada di bawah. Jadi sekejap atas, sekejap bawah. Jadi sebelum sampai keadaan yang kita berada di bawah tu, kita perlu ada persiapan. Jadi untuk persiapan inilah, maka sudah tentulah kalau kita tengok dalam konteks pengurusan kewangan isi rumah ni, kita kena pastikan ada simpanan kecemasan. Saya berhenti setakat tu dulu. Saya tertarik doktor bila doktor sebut tentang Nabi Yusuf mengajar supaya kita menyimpan ataupun gandum itu supaya tahan kualitinya, maka disebut dalam ayat Al-Quran fama hasudtum fadharuhu fi sumbulih. Betul doktor? Ya. Dalam ayat ke-47 tu. Dan saya tertarik dalam bila saya buat sedikit bacaan, adanya di situ doktor i'jaz ilmi ataupun bukti saintifik, mukjizat secara saintifik yang scientifically proven bahawa apabila sesuatu gandum tu tidak dicabut daripada tangkai, kualitinya lebih tahan berbanding gandum yang dah dicabut daripada tangkai. Dan disebut oleh para ulama bahawa Nabi Yusuf sebenarnya dan Allah Ta'ala sebenarnya nak mengajar manusia supaya kita simpan sesuatu perkara yang tidak akan ataupun susah untuk luput, expired. Dan bagaimana kita boleh gunakan konteks ni doktor kalau dalam keadaan sekarang untuk kita simpan sesuatu yang dalam long term simpanan? Ya, cuba kita recall bila berlakunya COVID ini, masalah yang paling besar sekali berlaku kepada mereka yang self-employed lah, yang bekerja sendiri. Jadi bila bekerja sendiri ni dengan peraturan PKP itu menyebabkan mereka tidak dapat keluar, dan apabila mereka tidak dapat keluar, mereka tidak dapat membawa pulang wang kembali ke rumah untuk digunakan membeli makanan. Itu. Jadi sebab itulah bila kita tengok balik poll ataupun tinjauan sama ada bersetuju ataupun tidak untuk menamatkan PKP ni, kita dapati bahawa ada dua kelompok lah. Satu kelompok yang memang nak supaya diteruskan PKP ni, satu lagi kelompok yang memang minta kerajaan tu supaya tidak meneruskan. Sebenarnya kumpulan yang minta supaya kerajaan tidak meneruskan PKP ini ialah mereka yang self-employed sebenarnya. Dan sebab itulah kita kena tabiklah kepada mereka yang berada dalam kumpulan ini, termasuk juga para usahawan lah yang ada pekerja-pekerja yang mana mereka terpaksa sacrifice begitu banyak perkara untuk pastikan tidak ada pemberhentian pekerja. Jadi di sinilah pentingnya untuk kita lihat bagaimana kita merancang kewangan isi rumah. Jadi isi rumah ni tentulah sekali kita perlu dalam keadaan kritikal sebegini ni, tentulah perkara yang paling utama sekali kita kena pastikan ada makanan yang dibawa pulang ke rumah. Dan di sinilah kita perlu pastikan kita dapat memastikan mana satu yang dikategorikan sebagai barang perlu, mana satu
barang yang kita kategorikan sebagai barang kehendak. Selagi perkara ini tak selesai, selagi itu kita tak boleh bergerak kepada perkara yang kedua. Perkara yang kedua itu ialah tentang simpanan. Pertama ialah kita pastikan keperluan asas kita itu dipenuhi, kita dan juga ahli keluarga. Yang keduanya, barulah kita boleh pastikan ada simpanan kecemasan, dan perkara yang ketiga adalah dari segi pelaburan. Bagi kumpulan yang kita kategorikan sebagai cukup-cukup ni, sebenarnya kalau kita bincang soal pelaburan ni, memang perkara ni agak sensitif lah. Saya sempat buat beberapa tinjauan lah dalam kalangan mereka yang dianggap sebagai kumpulan yang mudah miskin. Jadi memang jelas daripada dapatan tinjauan yang telah dibuat itu, kumpulan ini sebenarnya hanya mampu untuk memenuhi keperluan asas saja. Jadi di sinilah pentingnya untuk perlunya ada intervensi daripada pihak kerajaan untuk memastikan bahawa kumpulan ini ada makanan yang dibawa pulang. Mana secara cabaran yang asasnya lebih adalah besar makanan dahulu. Ya, makanan dulu. Dan sebab itulah kalau kita tengok dari segi pengkategorian lah, dari segi barangan ini, dia bermula dengan daruriyat, kemudian hajiah, kemudian tahsiniyah. Dan keperluan daruriyat ni sebenarnya dia berbeza lah antara satu kategori isi rumah dengan kategori isi rumah yang lain. Tetapi dalam bab makanan ni dia sama. Bab makanan ni. Dan saya juga ada menyebut dalam beberapa platform lain lah. Saya sebut bahawa kita sekarang ni kita ada 3 kategori lah. Satu kategori yang kita katakan kategori yang kadang-kala ada, kadang-kala tak ada makanan untuk dibawa pulang ke rumah. Kategori yang kedua ni kata orang dia cukup-cukup. Dan kategori yang ketiga ni dia lebih daripada cukup. Kategori yang ketiga ni yang saya rasa juga perlu memainkan peranan untuk memastikan bahawa semasa COVID dan juga pasca COVID ni, aktiviti yang ada kena-mengena dengan wakaf, zakat, derma ni kena luar biasa daripada sebelum, kena lebih luar biasa lah berbanding dengan keadaan sebelum COVID. Kan inilah nanti yang akan memastikan bahawa mereka yang kurang bernasib baik itu terjaga. Kita tak boleh nak mengharapkan 100% daripada pihak kerajaan. Dan sebab itulah antara satu lagi kaedah yang satu istilah yang juga saya perkenalkan ialah dari segi J40, jiran 40 lah. Jiran. Jadi J40 ni kita kena tengok, jadi macam kita ni, kita berada di satu kawasan ni, kita kena tengok dalam radius 40 orang jiran kita tu. Kalau dalam radius 40 orang jiran kita tu ada mereka yang terabai, maka kita dianggap sebagai berdosa. Betul. Kerana tak bantu jiran kita tu untuk keluar daripada kesempitan hidup. Jadi untuk ya, sila Ustaz. Saya tertarik bila doktor sebut berkait dengan wakaf, infak tadi tu. Adakah dengan wakaf dan infak itu bagaimana dia relate dengan ekonomi negara, doktor? Kita ada 3 bahagian. Bila kita sebut dia panggil aktiviti filantropik lah. Satu yang dipanggil sebagai wakaf, yang ini sunat lah. Yang kedua zakat, dan yang ketiga derma. Derma biasa tu. Dan setiap satu ni berbezalah cara menguruskannya. Tapi tak kira lah sama ada wakaf ataupun zakat ataupun derma ni, satu persamaan yang ada kepada ketiga-tiga perkara ini ialah dia dapat memastikan bahawa ada tautan hati ke hati antara orang yang beri dengan orang yang terima. Dan inilah sebenarnya rahsia di sebalik, kalau kita tengok, kalau kita lihat sirah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebenarnya kurang bersetuju bila banyak bila ada tulisan-tulisan yang mengatakan bahawa baginda Nabi ni miskin. Saya agak kurang setuju lah bila dia katakan baginda Nabi miskin. Sebenarnya baginda Nabi kaya. Yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apabila sampai harta tu kepada baginda Nabi tu, dia tak berada lama pada Nabi. Terus mengalir. Dia terus berpindah kepada orang lain. Terus berpindah kepada orang lain. Jadi kalau kita katakan miskin itu pada saya tidak tepat yang sebenarnya. Dan kita kena faham bahawa peristiwa pertama berlakunya aktiviti mudarabah ni adalah di antara Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah, yang sudah tentu ini menonjolkan ciri-ciri keusahawanan yang ada kepada kedua-dua tokoh ini. Jadi saya nak tambah sikit lagi ialah tentang dari segi simpanan, dari segi pelaburan tadi. Kalau kita dah selesai untuk makanan asal tu, kemudian kita dah ada sedikit untuk simpanan kecemasan itu, satu lagi bahagian yang kita perlu bermula daripada sekarang ialah dari segi pelaburan. Jadi untuk kita ni sebagai orang awam ni, tak perlulah kita fikir perkara-perkara yang agak teknikal ni. Paling tidak pada setiap bulan tu kita kena tentukan satu jumlah lah untuk kita simpan, sama ada dalam, saya ambil bahasa yang mudah lah, sama ada dalam ESB, sama ada dalam tabung haji, ataupun instrumen-instrumen Islam lain yang ditawarkan di institusi kewangan. Okey, Doktor, sekiranya simpanan sendirian, cadangan doktor berapa persen daripada pendapatan yang kita terima untuk kita betul-betul simpan untuk kecemasan akan datang ni, Doktor? Sebenarnya dia tidak ada satu angka yang spesifik lah. Kalau kita meneliti banyak sumber yang ada tu disebut setiap bulan kita perlu asingkan sebanyak 20%. Ada yang menyebut 25%. Ada juga yang menyebut 10%. Ada yang menyebut 15%. Tapi pada saya beginilah. Kita yang pertama sekali kita kena tengok kemampuan kita. Itu yang pertama sekali, kemampuan. Jadi kalau kita mampu untuk simpan lebih, jadi formulanya ialah apabila kita dapat gaji tu, kita selesaikan hutang wajib dulu tu. Kemudian selepas daripada itu kita kena simpan. Kita kena simpan dulu. Yang silapnya ialah kita belanja dulu. Di hujung tu baru kita simpan, itu yang tak jadi tu. Jadi kita kena fikir simpan ni awal lagi. Itu yang semangat yang ada dalam surah Yusuf itu, ayat 43 hingga 49 tu, simpan dulu. Ya, betul. Semangat yang ada di situ, simpan dulu. Jadi kalaulah kita itu yang pertama, kita tengok kemampuan kita dan kita letakkan satu angka. Katakanlah kalau kita mampu untuk asingkan 10%, maka 10% itu yang kita gunakan untuk tujuan ini. Kemudian yang kedua yang sangat penting, yang sebenarnya dia berjalan serentak dengan yang pertama ni ialah dari segi disiplin itu. Ini yang sukar untuk dibuat lah. Saya teringat ketika saya masih lagi berada di institusi kewangan 10 tahun dulu, saya dapati bahawa yang agak tinggi disiplin ni adalah pelanggan perempuan berbanding lelaki-lelaki lah. Jadi ada satu pelanggan saya tu yang boleh simpan 35% setiap bulan. Banyak. 35% setiap bulan, sedangkan gaji dia pada ketika itu hanyalah 1,300. Tapi ini cerita tahun 2000 lah. Cerita tahun 2000, gaji hanya 1,300 tetapi dapat simpan 35% pada setiap bulan. Ini yang saya katakan disiplin. Jadi kalau kita ada yang pertama pemahaman yang betul tentang
perlunya simpanan ini. Kemudian yang kedua, ada disiplin yang tinggi. Saya yakin bahawa dari masa ke masa kita akan dapat nampak di hujung nanti tu, bila habis tahun tu kita akan dapat nampak kita ada simpanan. Pertamanya dalam bentuk tunai. Dan untuk tujuan pengembangan harta ni, yang tunai itulah yang perlu dipindahkan pula kepada aset-aset lain. Misalnya, daripada tunai yang ada tu dikumpul, kemudian bila sampai pada satu jumlah tu, kemudian dijadikan sebagai kan berlakunya pengembangan harta lah, daripada satu tahap ke satu tahap yang lain. Saya sedikit tertarik bila doktor sebut tentang Ya Ustaz Syafiq. Dalam kita nak menguruskan kewangan, di samping kita kena ada disiplin, saya kira kita kena ada juga hikmah, kebijaksanaan. Sebab kalau kita tengok dari sudut Nabi Yusuf sendiri, bukan sahaja baginda ni ialah baginda seorang nabi, tapi ayat Al-Quran menyebut walamma balagha ashuddahu wa atainahu hukman wa ilma. Asas kepada kejayaan menguruskan Mesir ketika itu adalah hukman wa ilma. Para ulama tafsir ada menyebut hukman itu juga boleh dimaksudkan sebagai kenabian, nubuwah. Banyak juga kitab-kitab tafsir, antaranya dalam Ibn Kathir menyebut bahawa hukuman itu pada banyak tempat dalam Al-Quran bermaksud nubuwah, kenabian. Tapi ada juga ditafsirkan dengan hikmah, kebijaksanaan, dan juga ilman. Bagaimana sebelum pada Nabi Yusuf mencapai balagha asyuddah, capai usia yang dewasa, Nabi Yusuf ini dia tidak hanya makan tidur di istana Al-Aziz. Nabi Yusuf juga mengikut ayah angkatnya iaitu Al-Aziz, Raja Mesir ketika itu, pergi melawat kawasan, turun menguruskan masyarakat. Jadi saya kira ini satu aspek yang agak penting, doktor, tak? Kalau kita nak menguruskan kewangan, kita kena ada kebijaksanaan. Kita kena tahu macam yang doktor sebut tadi, apa yang keperluan dan apa yang kehendak. Atau macam mana, doktor? Betul. Ya. Betul. Betul. Dan disebut Ustaz, Ya. kalau saya nak tambah sikit Ustaz, dan kalau kita kena akui juga ni, apa nama ni, Raja Mesir lah, juga merupakan apa nama ni, pemimpin yang bijaksana lah. Sebab Raja Mesir ni sebelum ayat yang ke-43 tu, Raja Mesir bertanya kepada apa nama ni, ketua kaum lah. Sebelum bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam tu, jadi Raja Mesir ni dia bertanya dulu kepada ketua-ketua kaum tu. Jadi akhirnya kita dapat lihat bagaimana Raja Mesir ni dia macam kita kata dia turun ke lapangan lah. Dia turun ke bawah, bertanya kepada orang yang ahli. Bertanyakan kepada orang yang ahli untuk dapat satu jawapan lah. Dan jawapan tu diperoleh daripada berada Mohon maaf, semua kita ada masalah teknikal sikit, gangguan teknikal. Sekejap.
Internet sangat slow. Kami mohon maaf kepada tuan-tuan, puan-puan yang sedang mendengar kerana mengalami sedikit gangguan teknikal, dan insya-Allah kita cuba menghubungi semula Profesor Madya Dr. Muhammad Azrin bin Adnan, panel bersama dengan kita hari ini insya-Allah. Mohon semua harap bersabar dan kita mendengar sedikit lagi kupasan daripada Dr. Azrin berkait dengan tajuk perbincangan yang kita kupas pada hari ini, itulah surah Yusuf, terutamanya dalam fasa kita berada berhadapan dengan wabak dalam tempoh PKP ini. Harap para pendengar teruskan bersabar insya-Allah. Dan sekiranya tuan-tuan juga mempunyai sebarang soalan yang ingin ditanya kepada doktor, boleh tinggalkan soalan tersebut di ruangan komen. InsyaAllah kami akan baca dan minta doktor akan ulas selepas ini insyaAllah kepada pendengar-pendengar sekalian. Okey doktor, kita kembali semula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf doktor sebab sedikit gangguan teknikal. Ya, boleh kami nak minta doktor kupas mula apa yang doktor sebut tadi. Tadi sedikit terganggu tadi doktor. Jadi saya rasa apabila Raja Mesir mendapatkan pandangan daripada Nabi Yusuf alaihissalam ni, ada dua di situ yang kita boleh belajar lah. Yang pertama sekali ni, kita kena ada sikap rendah diri ni. Sikap rendah diri, rendah hati untuk
kita memperbaiki diri kita ni. Misalnya dalam keadaan sekarang ni, setiap orang perlu pastikan survive dalam suasana COVID ni lah. Jadi bagi mereka yang cabarannya, bagi mereka yang pendapatannya tidak tetap dan dalam masa yang sama ada isi rumah yang ramai. Jadi pada ketika ini mereka memerlukan input-input lah supaya boleh survive dalam suasana sekarang. Yang kedua ialah dari segi kita kena tanya kepada orang yang ahli. Saya ingat dalam tempoh COVID ini saya dapat begitu banyak Doktor? Ustaz dengar saya Ustaz? Doktor masih bersama dengan kami? Ustaz dengar? Dengar. Dengar ke suara saya? Dengar? Silakan Doktor. Silakan Doktor. Jadi saya rasa saya rasa yang satu lagi ialah kita kena dapatkan pandangan daripada orang yang ahli lah. Saya ingat dalam tempoh COVID ni saya dapat begitu banyak panggilan scam. Yang maklum lah dalam suasana sekarang ni saya yakin bahawa ada kumpulan-kumpulan yang dapat manfaat daripada bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Tetapi ada juga di sana beberapa kumpulan yang cuba menangguk di air yang keruh ni. Yang buat aktiviti-aktiviti yang tak sepatutnya. Jadi sebab itulah kita perlu juga tanya kepada ahli lah, orang-orang yang ahli ni. Adakah pelaburan yang nanti kita cuba terlibat itu, adakah pertamanya dia dibenarkan oleh pihak berkuasa negara, misalnya daripada pihak Bank Negara Malaysia, daripada Suruhanjaya Security dan sebagainya lah. Jadi ini penting untuk pastikan bahawa kita tidak berada dalam dua kali kesempitan. Yang pertama kesempitan COVID, yang kedua kesempitan kerana kita terlibat dengan aktiviti-aktiviti pelaburan yang tidak sah. Doktor, saya tertarik dalam satu konteks dalam ayat yang ke-47 yang kita bincang tadi. Dia ajar juga kita supaya berjimat, Doktor. Sebab ada di hujung ayat tu illa qalilan mimma ta'kulun, melainkan sedikit yang kamu makan. Maknanya kita simpan, kita gudangkan stok kita ataupun simpanan kita, illa qalilan mimma ta'kulun, melainkan sedikit yang kamu makan. Maknanya berpada-pada. Dan dalam ayat tu juga Nabi Yusuf ada menyebutkan, Doktor, perkataan da'aba. Kalau kita tengok ayatnya adalah qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Kalau kita merujuk kepada terjemahan, da'aba bermaksud seperti biasa. Tapi kalau kita melihat kepada penerangan ulama tafsir, da'aba bermaksud bekerja dengan lebih keras. Dalam tempoh 7 tahun yang zon selesa itu, mereka, Nabi Yusuf nasihatkan supaya da'aba, bekerja dengan lebih keras. Maknanya di sini kalau kita nak flashback ke belakang, mungkin berkait dengan keadaan kita mungkinlah sebelum pada COVID ini. Sebelum kita susah ni, sepatutnya kita melakukan perancangan dengan lebih awal, Doktor. Betul. Dan satu lagi saya terlupa nak sebut. Bila kita kata yang tadi tu di awal tu tentang kaedah simpan makanan tu yang disebut oleh Nabi Yusuf tu, di situ ada 3 perkara yang kita boleh ambil ibrah lah. Yang pertama sekali tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang bagaimana nak preserve itu satu perkara. Yang kedua tentang kaedah. Dan yang ketiga ni yang kita tak bincang tadi ialah dari segi teknologi. Yang nak disebut juga dalam apa yang nak disebut juga ialah tentang teknologi yang sebenarnya. Yang saya tak nampak setakat yang saya tengok banyak perbincangan ini, sama ada menerusi media sosial ataupun dalam banyak tulisan yang dipublish di mana-mana ni,
saya tak bertemu lagi ada perbincangan tentang teknologi. Saya rasa ada di situ tentang teknologi yang nak disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bila kita sebut teknologi ni, saya teringat dalam tempoh COVID ni, kita dapati bahawa kita nampak sekarang ni bagaimana majlis misalnya dalam negeri sekarang ni, termasuk Maidam, yang sekarang ni cukup aktif menggunakan platform teknologi untuk bayar zakat, dan kadang yang sebelum ni kita tak nampak begitu aktif, tetapi sekarang ni oleh kerana pergerakan kita terhad dan akhirnya satu-satu option yang boleh kita guna untuk memastikan urusan itu dapat diselesaikan adalah menerusi platform teknologi. Jadi saya fikir apa yang disebut dalam kaedah simpan ini, bila simpan biji gandum tanpa dibuang tangkai, di situlah yang sebenarnya diambil ibrah ini oleh penyelidik barat yang sebenarnya, untuk mereka mengkaji apa kaitan antara tangkai dengan biji itu. Dan di situlah akan muncul begitu banyak teori-teori ataupun konsep-konsep baru yang akan menjelaskan konsep preservation itu antara tangkai dengan biji. Dan perkara ini dalam konteks sekarang ini kita boleh lihat bagaimana apa yang disebut sebagai artificial intelligence lah. Bagaimana AI itu masuk dalam usaha penyelidikan ni dan akhirnya dapat menghasilkan perkara-perkara baru. Maksud perkara baru ni ialah dengan menggunakan teknologi ni kita boleh buat tangkai tiruan. Daripada buah-buahan yang ada tu, kita boleh bina tangkai tiruan untuk memastikan satu disimpan dalam tempoh yang lama, tetapi dalam masa yang sama juga kita dapat mengekalkan kualiti. Betul. Ini yang saya rasa perkara teknologi ni tak dibincang sebelum ini. Seperti yang kita sebut di awal tadi, Doktor, maknanya surah Yusuf ni menyeluruh. Menyeluruh betul. Maknanya kita boleh kaitkan dengan banyak cabang kehidupan yang kalau kata orang meneliti surah Yusuf ini saja, dia boleh belajar banyak benda. Itulah kehidupan. Betul, mungkin dengan surah Yusuf ini dia kenal diri lah, boleh kenal diri lah maksudnya, kan? Okey, Doktor, kita saya ya sila Ustaz. Doktor ada tambahan? Kalau ada tambahan silakan dulu, Doktor. Saya rasa sekarang ni pun Makcik Kia yang disebut oleh PM tu. Saya rasa Makcik Kia sekarang ni pun dah mula terlibat dengan platform teknologi lah. Kerana Makcik Kia sekarang ni dia dah dah pandai upload, dah pandai download untuk pastikan Goreng pisang. ada runner yang ambil goreng pisang tu untuk di kepada customer lah. Yalah, mana itulah hikmah yang tak pernah kita terfikir, Doktor. Berlakunya COVID di negara kita, di dunia malah sekalipun, banyak benda-benda yang langsung kita tak pernah berfikir sebelum ini. Allah nak beri kepada kita ni untuk belajar mengenai apa yang Allah aturkan kepada kita, Doktor. Subhanallah. Yeah. Sama seperti mana yang berlaku apabila kita sebutkan pada ayat yang ke-66 67 tadi, surah Yusuf, apabila Nabi Yaqub membuat satu perjanjian yang bertulis, dikatakan oleh setengah para ulama, yang mana dipersetujui oleh anak-anak baginda, anak-anak Nabi Yaqub, supaya menjaga Bunyamin. Ini menunjukkan bahawa Nabi Yaqub mengambil segala strategi yang perlu untuk menghindarkan anak-anaknya termasuk Bunyamin daripada terkena apa-apa kesusahan apabila sampai di negara Mesir. Takdir Allah Ta'ala pada ayat yang seterusnya menceritakan bahawa apa yang dikhawatiri oleh Nabi Yaqub itu sendiri berlaku. Bunyamin ditahan dalam keadaan adik-beradik Nabi Yusuf yang lain terpaksa balik semula ke Palestin, tak dapat bekalan. Bunyamin ditahan di negara Mesir.
Sekalipun Nabi Yaqub boleh bertawakal, boleh saja berdoa kepada Allah Taala, selamatkanlah perjalanan anak-anakku, tapi itu bukan sunnah yang nak diajar oleh Allah Taala dalam Al-Quran. Bahawa kita kena ada usaha. Kita kena ada usaha. Apa saja yang berlaku selepas pada itu, qaddarallahu ma syaa. Allah Taala mentakdirkan segalanya seperti mana yang berlaku sekarang ni. Ya. Dan satu lagi ialah bila disebut tentang gandum ni, yang kita boleh ambil ibrahnya ialah kita kena tengok balik, kita kena revisit dasar makanan negara ni. Dasar security makanan ni lah. Jadi kalau kita tengok dalam konteks negeri Terengganu ni, saya rasa kita kena semak balik dasar security makanan untuk negeri Terengganu. Itu disebut dengan jelas dalam surah Nabi Yusuf. Dasar Surah security Yusuf. makanan Dasar security makanan. Mana itu kita kepada pihak berwajib, pihak berkuasa lah kan, untuk menentukan Ya, betul. dasar tersebut, insya-Allah. Dan kita pun sekarang telah Ini ada satu joke lah. Ada satu joke. Dia kata kalau kita nak menang satu perang ni, kalau kita nak menang satu perang lah, kita kena bunuh tukang masak, dia kata. Maksudnya makanan tu penting, Doktor. Jadi nak ceritanya makanan tu sangat penting lah. Dan ini ibrah paling besar yang apabila kita nak bincang dari sudut buat bekalan yang Nabi Yusuf nasihatkan. Betul. InsyaAllah. Masya-Allah, perbincangan yang menarik hari ini. Ya, alhamdulillah. Okey doktor, kita pun telah sampai pada penghujung pertemuan kita hari ini. Subhanallah, berkait dengan surah Yusuf yang mana melibatkan kepimpinan Nabi Yusuf alaihissalam mengurus tadbir negara, berhadapan dengan krisis ekonomi, kebijaksanaan, dengan ilmu, dengan wahyu yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Yusuf alaihissalam, mengajarkan kepada kita semua. Subhanallah, hari ini tanpa diduga, tanpa dijangka, kita pun mengalami satu krisis jugalah berhadapan dengan wabak ini. Allah Ta'ala uji ini pun semuanya ada hikmah. Moga-moga kita mengambilnya sebagai satu kebaikan yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita sebenarnya, insya-Allah. Dan kami di pihak Masjid Al-Muqtafi Billah Shah mengucapkan terima kasih kepada doktor atas kesudian hari ini, luangkan masa berkongsi ilmu, berkongsi pandangan, terutamanya kita sekarang berada dalam tempoh PKP ini, dalam tempoh COVID-19 ini, apa yang harus kita buat, terutamanya dari sudut kewangan kita, perbelanjaan kita. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat itu dapat digunakan oleh semua pendengar-pendengar yang sedang mengikuti program kita hari ini, insya-Allah. Ada tambahan daripada Ustaz Raja? Saya kira kalau ikut tak puas lagi nak bincang dengan doktor hari ni. InsyaAllah kalau kita ada kesempatan di lain masa, kita cuba berhubung lagi, jemput lagi. InsyaAllah kalau nanti masjid dah boleh buka, kita dah boleh buat kuliah, kita jemput semula doktor ke Masjid Al-Muqtafi Billah Shah. Banyak lagi ni kita nak korek ilmu lagi ni. Saya pun nak minta maaf lah di sebarang kekurangan dengan kelemahan InsyaAllah. di pihak saya ni. Okey, terima kasih doktor. Jumpa lagi insya-Allah. Baik. Dan untuk makluman kepada para pendengar juga, semoga dapat kekalkan di page Masjid Al-Muqtafi Billah Shah ini, kerana sebentar lagi dalam tempoh 10 hingga 15 minit lagi kita akan buat majlis khatam Al-Quran bagi meraihkan para jemaah ataupun tuan-tuan yang sudah khatam sepanjang Ramadan ini, insya-Allah. Jadi pihak masjid mengambil inisiatif untuk mengadakan majlis khatam Al-Quran perdana yang akan dipimpin oleh imam-imam masjid. Boleh terus bersama dengan kami selepas ini, jangan terus offkan telefon anda ataupun anda punya live ini, insya-Allah. Dan tunggu sahaja makluman daripada kami Pak Masjid berkaitan dengan majlis khatam Al-Quran selepas ini, insya-Allah. Sekali lagi doktor, terima kasih. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Moga Allah balas segala kebaikan daripada ilmu yang doktor kongsi kepada kami pada hari ini, insya-Allah. Jumpa lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.